Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lokman Adam terhadap Noh Omar yang berkata MKT UMNO boleh singkir Presiden jika mereka yang menyokong PN menguasai pemilihan parti. Okey, mari kita dengar macam biasa. Akhirnya kita akan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Dan malam ni, saudara, mukadimah saya nak menegur tentang hasrat pihak tertentu, seolah-olah macam ada agenda. Yang kita pelik ni, saudara, kita tahu tentang pertemuan 12 orang yang mengadakan pertemuan dengan Tan Sri Noh Omar untuk merampas kursi Ketua UMNO bahagian dalam negeri Selangor. Itu 12 orang saja, belum masuk bahagian-bahagian lain. Namun yang menjadi pelik kepada saya, tuan-tuan, bila mana sebuah media ni dulunya dikuasai oleh UMNO tapi telah dijual, Utusan Malaysia telah dijual, tetapi masih dikuasai oleh pemimpin UMNO. Tetapi saya tak faham, ini tentang kita sekarang ni berhadapan sedang dalam proses pemilihan parti. Saya tak boleh sebut nama siapa punya media ni sebab dia juga adalah calon, salah seorang daripada calon yang bertanding dalam pemilihan kali ini untuk jawatan naib presiden. Saya tak boleh sebut. Cuma saya nak petikaikan, sebab sekarang ni ada larangan daripada pihak parti yang tidak membenarkan untuk kita mengata. Kita tak boleh mengata orang. Tapi benda yang tak betul, kita kena cakap tak betul. Saya nak tanya, kenapa utusan Malaysia mempromosi orang yang dipecat daripada parti ni, tuan-tuan? Apa agenda dia? MKT UMNO boleh singkirkan presiden dengan sokongan 2/3 melalui usul undi tidak percaya. Maka presiden UMNO boleh disingkirkan. Timbalan presiden juga boleh disingkirkan. Dan walaupun saya yakin ramai dah tahu tentang agenda mereka, saya yakin bahawa mereka-mereka yang menguasai media ini, tuan-tuan, membantu agenda pihak musuh dalam selimut parti, dan mereka yang telah diambil tindakan oleh parti untuk menjatuhkan presiden, bagi membolehkan mereka meruntuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sekaligus mereka mahu membawa UMNO menjadi kuda tunggangan kepada Muhyiddin, kepada Bersatu dan PAS sekali lagi. Jadi itu sebabnya, saudara, walaupun saya tak boleh sebut nama, tapi saya yakin tuan-tuan tahu siapa yang menguasai utusan Malaysia ini. Kita lihat hari ini berita harian juga mengambil pendekatan menyerang kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pun tahu berita harian NSTP semuanya dikuasai oleh siapa? Tetapi disebabkan atas larangan parti, kita tak boleh mengata calon-calon yang bertanding dalam pemilihan ini. Saya tak boleh cakap. Tetapi saya yakin perwakilan UMNO bukan bodoh. Saya yakin perwakilan UMNO bijaksana, tahu siapa yang menguasai media-media ini. Tuan-tuan, agenda mereka ni tidak lain tidak bukan ialah memastikan bahawa kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan ini dapat diruntuhkan dengan satu niat, iaitu membentuk satu kerajaan baru. Lebih mengecewakan, orang ni pula baru-baru ni dilantik mengepalai satu jawatan kuasa. Macam seolah-olah kita nak menanam diri kita sendiri, tuan-tuan. Saya haraplah para perwakilan yang saya yakin semua tidak akan
termakan mengundi kerana duit dia, kan? Saya harap berfikirlah dengan warasnya. Hari ini tuan-tuan, kita melalui lebih kurang 4 tahun lebih, hampir 5 tahun di bawah pemerintahan yang berhadapan dengan 3 orang Perdana Menteri. Akibat daripada silap memangkah pada tahun 2018. Kita ada Tun Dr. Mahathir, kita ada Muhyiddin Yassin, kita ada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. 2022 sekali lagi, perwakilan atau pengundi membuat keputusan. Cuma kali ini pengundi mempunyai keputusan yang berbelah bagi sehingga tidak ada satu parti pun berjaya membentuk kerajaan. Namun saudara, hari ini setelah Perikatan Nasional ditawarkan untuk membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan, mereka tolak. BN akhirnya membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan, dan hasrat Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong Baginda mahukan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang terakhir ketika beliau mentadbir negara ini. Namun saya lihat hari ini usaha yang dilakukan oleh orang seperti Noh Omar ini, yang cuba untuk berkempen walaupun dia sudah tidak lagi berada di dalam parti kita. Kalau di Tanjung Karang contohnya, dia berjaya meletakkan ketua puteri yang pro dia sebagai ketua puteri. Dia berjaya meletakkan ketua pemuda yang pro dia juga sebagai ketua pemuda, kan? Dan dia juga berjaya tuan-tuan meletakkan ketua wanita yang pro dia, menumbangkan ketua wanita Kak Bibah yang dapat penggal menjadi ketua wanita, dan baru-baru ini diamanahkan sebagai calon menggantikan Tan Sri Noh Omar. Saya nak bagi tuan-tuan contoh. Saya nak bagi tuan-tuan tengok hari ini diadakan program ketua wanita yang baru ni saudara. Ini baru je lepas pemilihan ni. Tetapi hari ini ketua wanita yang baru mengadakan program bersama dengan Tan Sri Noh Omar. Sedangkan kita tahu bahawa Tan Sri Noh Omar telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau bersedia untuk membantu bersatu dan PAS dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dia sebut berceramah. Kalau dia sebut berceramah, maknanya dia akan berkempen bagi pihak Persatuan PAS. Kita lihat anak Tan Sri Noh Omar juga sudah pun berkempen di atas pentas bersatu. Ini dah cukup jelas. Tapi bagaimana wanita UMNO yang baru menang, saudara, boleh mengadakan program kembali ke sekolah bersama sepentas dengan Tan Sri Noh Omar yang kita tahu akan berkempen untuk bersatu, akan berkempen untuk PAS, dan tak mustahil akan bertanding atas tiket Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Selangor yang akan datang. Tuan-tuan, saya rasa kita dah buat macam-macam untuk melakukan pembersihan dalam parti kita. Namun hakikat dan realitinya saudara, proses pembersihan itu tidak semudah yang kita sangkakan. Mungkin Tanjung Karang kita terkorban 3 sayap. Kita lihat kawan-kawan kita telah kecundang di tangan orang-orang yang masih lagi di bawah pengaruh Tan Sri Noh Omar. Ini saya tak boleh nak kata apa. Mungkin silap kita. Kerana bila kita ambil tindakan disiplin ke atas Noh Omar, kita mengambil juga tindakan disiplin ke atas 1-2 orang yang bekerjasama dengan Noh Omar menjadi calon, menjadi wakil calon ataupun nak jadi pencadang penyokong kepada calon bebas. Tetapi kita tidak mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang dekat
dan masih lagi memberikan sokongan kepada Tan Sri Norma menyebabkan mereka boleh menguasai parti. 18 hari bulan ini sudah pasti cabaran itu semakin getir untuk orang yang menentang pasukan yang ditaja oleh Tan Sri Norma, baik di Tanjung Karang, baik di 12 bahagian. Namun begitu, yang saya cukup tak faham, orang yang hari ini berebut jawatan di dalam parti, jawatan utama yang dipertandingkan, tetapi seolah-olah memberikan ruang untuk di dalam media massa yang dikuasai olehnya. Jadi saya harap para perwakilan dengarlah kata Presiden. Pastikanlah bahawa mereka yang nak kita pilih dalam pemilihan 18 hari bulan ini, saya tahu bila saya cakap ni saya akan hilang sokongan daripada puak-puak ini. Tapi saudara, saya lebih rela kalau saya kalah. Namun parti ini tuan-tuan lebih penting untuk kita selamatkan. Kalau kita silap memilih, orang-orang ini akan terus-menerus menjadi gunting dalam lipatan. Orang-orang ini tuan-tuan akan terus-menerus saudara menjadi musuh dalam selimut musang berbulu ayam. Setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat top 5 kita, setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat Biro Pengurusan kita, setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat Biro Politik kita, musuh kita akan tahu tuan-tuan. Dan setiap apa yang berlaku dalam mesyuarat MKT kita, semuanya akan sampai kepada musuh-musuh politik UMNO dan Barisan Nasional. Itu sebab saudara, saya tahu puak-puak ini mempunyai kekuatan kewangan yang cukup besar. Kekuatan kewangan dari segi mereka ini mempunyai kekuatan ekonomi. Mereka ini pasukan-pasukan yang dulunya berada di dalam kabinet, sama ada zaman Muhyiddin, begitu juga dengan zaman Ismail Sabri. Mereka ini bekas menteri, bekas timbalan menteri, ada yang bekas Perdana Menteri. Maka saya minta tolong dengan tuan-tuan, pastikan mereka yang mempunyai inclination, mereka yang mempunyai kaitan rapat dan masih lagi tidak beralih untuk setia. Ada di antara mereka sudah kembali bersama kita. Alhamdulillah. Yang ini kita beri sokongan tuan-tuan. Tetapi yang masih lagi walak je, terletak di tangan H2O, yang telah pun digantung keahliannya, yang kita tahu masih lagi menjalankan usaha-usaha untuk menjahanamkan parti kita, masih lagi cuba untuk drag parti kita untuk menyokong kerjasama dengan Bersatu dan PAS. Saya harap tuan-tuan tolonglah pastikan mereka ini tidak diberikan undi. Saya tak kisah kalau saya juga tewas. Tetapi biarlah parti ini tuan-tuan berada di tangan yang selamat. Orang lain tak akan cakap benda ni. Saya tahu. Lebih-lebih lagi, kita sekarang berhadapan dengan pemilihan parti. Calon-calon lain mungkin akan mengambil langkah selamat untuk mendapatkan sokongan daripada semua pihak. Tetapi perlu ada orang memperingatkan tuan-tuan. Mungkin Presiden tadi ada bercakap, tapi mungkin tak sampai ke bawah. Saya yakin malam ni ramai yang menonton live saya pada malam ni dapat membantu saya untuk share live kita pada malam ini supaya orang-orang yang tidak hadir tadi, baik dalam ucapan Presiden di Kelantan, baik dalam ucapan Presiden di Terengganu, begitu juga sebelum ini di Pahang dan cukup keras di Negeri Sembilan. Kita harap orang faham kenapa Presiden begitu kesal dengan sikap setengah-setengah daripada kita. Walaupun kita dah berada di dalam kerajaan, tetapi kita ada anai-anai yang sedang memakan tiang-tiang seri rumah kita, yang mengharapkan rumah kita ini tumbang.
Itu mukadimah saya pada malam ni. Saya yakin ramai yang tanya banyak soalan. Minta tolong save nombor 0113595444, 0113595444. Saudara, 18 hari bulan adalah detik yang paling penting. Tolong pastikan mereka yang bersekongkol dengan pengkhianat-pengkhianat parti, mereka yang merupakan pasukan yang masih lagi berkiblat dengan orang-orang yang menjadi musuh parti, pastikan mereka kecundang dalam pemilihan parti yang akan datang, tuan-tuan. Kita perlu buat benda ni. Sekiranya kita tidak buat benda ni, saudara, nescaya parti kita tidak akan stabil. Bila parti kita tak stabil, kerajaan kita tidak stabil. Bila kerajaan kita tak stabil, investor tidak akan masuk dalam negara kita. Rakyat juga yang akhirnya, saudara, akan mendapat bahana akibat daripada ketidakstabilan politik, pertukaran ketua kerajaan berulang kali, yang akan merana, tuan-tuan, ialah rakyat Malaysia. Hari ini rakyat masih lagi merintih meminta KWSP. Kerana apa? Kerana kesilapan kita mengangkat sebuah kerajaan gagal yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Tetapi walaupun ramai yang menderita zaman kegelapan bapa lockdown negara ini, tuan-tuan, masih ramai lagi yang bebal yang memberikan undi kepada Perikatan Nasional hanya kerana duit, tuan-tuan. Ini membuktikan, saudara, duit punya bahaya ni cukup bahaya. Kalau duit yang sama, tuan-tuan, yang datang daripada sumber yang sama, yang dihulurkan kepada ketua-ketua bahagian, dihulurkan kepada perwakilan-perwakilan bahagian yang akan bersidang pada 18 hari bulan ini. Kalau ada yang tak cukup iman untuk tolak, kalaupun terpaksa terima, tolong pastikan anda jangan mengundi kerana duit itu. Pastikan kalau nak ambil duit sekalipun, undi, tetap undi barisan yang boleh menjaga kepentingan parti kita. Parti yang kita sayangi, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Itu mukadimah saya pada malam ni. Kita buka pada sesi soal jawab. Silakan. Begitu. Ya. Dalam kenyataan yang sama, MKT boleh gulingkan Presiden. Kenyataan Norma juga menyatakan dia sedia buat comeback apabila Presiden bertukar. Adakah ahli-ahli yang dipecat, digantung, mengharapkan rakan-rakan dia masih berada dalam parti ini untuk berada dalam MKT, menguasai MKT, menukar Presiden dan buat comeback, Datuk? Ini kita kena faham orang macam Tan Sri Nur Omar, orang macam Hishamuddin Tun Hussein, orang macam Anwar Musa, KJ. Mereka ni dia sanggup fund proksi-proksi mereka yang hari ni bertanding jawatan naib presiden, bertanding jawatan MT. Tujuan dia apa? Tujuan dia hanya satu, untuk pastikan mereka menguasai 2/3 MKT UMNO. Jika mereka berjaya menguasai 2/3 MKT UMNO, mereka boleh pecat presiden. Mereka boleh pecat timbalan presiden. Ini kita kena faham. Malah untuk buat undi tak percaya pada presiden, timbalan, itu 2/3. Tetapi kalau mereka menguasai lebih daripada separuh pun, banyak keputusan mereka boleh buat, termasuk memecat keahlian. Ini kita kena faham betapa bahayanya. Kalau mereka berjaya memecat keahlian presiden, timbalan presiden, dan mereka menguasai MT, kalau saya seorang menang, ataupun beberapa orang lain, tim yang menyokong kepimpinan sejada menang, tetapi 2/3 lagi terdiri daripada orang-orang yang menentang kepimpinan presiden, kita tak boleh buat apa. Kita boleh melalak. Kita cakap lebih pun mereka boleh pecat kita juga. Dan akhirnya
bila kepimpinan baru ambil alih, salah satu daripada naib presiden yang tim mereka dijadikan pemangku presiden, maka mereka boleh reverse balik keputusan pemecatan Tan Sri Nur Omar, boleh diterima semula. Macam mana saya boleh diterima semula, MKT UMNO akan datang juga boleh terima semula Nur Omar. Dan begitu juga dengan pemecatan yang ke atas KJ, pemecatan ke atas penggantungan ke atas Syamuddin Tun Hussein, pemecatan ke atas orang lain, semua boleh dibatalkan. Dan mereka boleh masuk. Dan mereka akan ada cukup kekuatan untuk mempengaruhi Perhimpunan Agung UMNO untuk tukar kerajaan ini, memberikan sokongan kepada kerjasama dengan Perikatan Nasional dan PAS. Ini bahaya. Ini bahaya. Okey, komen saya. Nampaknya pemilihan UMNO kali ini agak genting persaingan sengit. Pihak yang menyokong Zahid Hamidi dan pihak yang menyokong PN Muhyiddin. Mereka mengatakan bahawa pihak Muhyiddin telah meletak proksi-proksi di dalam UMNO. So, bagi mereka yang nak buat pemilihan dalam pemilihan ini, pastikan mengundi pihak-pihak yang menyokong Zahid Hamidi supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim terus kekal menjadi PM Malaysia untuk 5 tahun. Okey, selamat malam. Assalamualaikum.